Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay, hari ini kita nak sambung ulang kaji tajuk tingkatan 5 iaitu bab yang kelima, persediaan menjadi usahawan. Okay, so sebelum awak nak buka perniagaan, so kebanyakan peniaga kita panggil sebagai usahawan lah. Okay, so kita nak tengok dulu apakah ciri-ciri kepribadian seorang usahawan. Siapa yang dikatakan orang itu adalah usahawan. Okay, sebelum tu kita tengok dulu dalam bab ini kita akan belajar ciri-ciri kepribadian untuk menjadi seorang usahawan, okay, faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan dan juga kelebihan berniaga sebagai satu kerjaya. Okay, soalan daripada bab ini biasanya memang akan keluar lah, so awak boleh baca saja. Soalan ni, bab ni dia tak terlalu berat. Senang untuk awak jawab soalan yang dikeluarkan daripada bab ni. Okay, yang pertama kita nak tengok ciri-ciri kepribadian, kekuatan diri dan kelebihan menjadi usahawan. Okay, yang pertama, ciri yang pertama adalah berani mengambil risiko. Okay, usahawan dia berani mengambil risiko, mempunyai keyakinan menghadapi keadaan ketidakpastian dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk memajukan perniagaan. Okay, usahawan juga perlu bijak mengurus risiko dengan baik kerana ini akan menentukan kadar keuntungan perniagaan. So dalam berani mengambil risiko ni, okay, dia punya kata kunci kat sini adalah ketidakpastian membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk memajukan perniagaan. Okay, contoh dah boleh tengok lah. Okay, yang kedua, kreatif dan inovatif. Okay, kreatif ni maksudnya boleh cipta sesuatu yang baru. Okay, manakala inovatif ni dia ubah sesuai sesuatu yang ada untuk menjadi yang lebih baik lah daripada apa yang ada, daripada sedia ada. Okay, tabah. Okay, dalam tabah ni kata kunci adalah tidak jemu dan berputus asa menghadapi cabaran. Okay, dia juga tidak takut menghadapi kesusahan dalam perniagaan sehingga mencapai kejayaan. Okay, kalau dia tak berjaya pun dia tak putus asa. Okay, yakin diri dan optimistik. Okay, yakin dengan kebolehan diri dan mempunyai pandangan yang terbuka terhadap kegagalan. Okay, selain daripada itu, berfikir untuk mencari jalan penyelesaian bagi mencapai kejayaan dalam perniagaan. Okay, itu adalah yakin diri dan optimistik. Okay, berinisiatif dan bertanggungjawab. Okay, ini maksudnya melakukan sesuatu secara proaktif. Maksudnya orang tak ada lagi tapi kita proaktif. Kita yang mulakan dulu benda tu. Okay, berinisiatif dan bertanggungjawab untuk membangunkan kehidupan diri serta sentiasa mencari idea baru untuk mengembangkan perniagaan. Okay, komitmen yang tinggi adalah kesepakatan yang dibuat oleh seseorang terhadap diri ataupun orang lain. Okay, komitmen ini perlulah jelas, terarah, berorientasikan kemajuan dan perlu dijaga sehingga mencapai kejayaan. Okay, contoh dia macam ni, awak tengok untuk Grab ni, Anthony ni dia berhenti kerja tak silap cikgu. Okay, dia berhenti kerja dia berhenti daripada kerja asal dia untuk dia majukan aplikasi Grab ni lah. Okay, pandai mengambil peluang, okay, sentiasa mencari dan pandai merebut peluang perniagaan yang wujud daripada perubahan dalam kesekitaran perniagaan. Okay, macam contoh sekarang musim pandemik. Okay, so apa yang usahawan yang bijak merebut peluang, dia adakan perkhidmatan yang sebelum ni dia tak buat. Okay, dia mengambil peluang ini sebagai satu platform baru dia untuk membuat contohnya perniagaan secara atas talian lah. Okay, berfikiran positif untuk berjaya. Ni kata kunci dia. Okay, berfikiran positif dapat menyelesaikan masalah dan halangan yang dihadapi. Okay, kebolehan menentukan visi dan misi.
Okey, yang ni yang paling penting. Okey, usahawan boleh menentukan hala tuju perniagaan dan memberi panduan dalam merancang kejayaan perniagaan. Okey, berani untuk gagal. Okey, kegagalan itu sebagai satu pengajaran yang berharga. Okey, dia boleh gagal tetapi dia mengambil iktibar ataupun pengajaran daripada kegagalan tersebutlah, bersifat terbuka terhadap setiap ujian yang dihadapi dalam dunia perniagaan. Okey, semangat sepasukan. Okey, kerjasama biasanya dalam perniagaan melibatkan kerjasama antara satu pasukan untuk mencapai matlamat yang sama. Biasanya kita tak akan dapat buat dalam satu seorang je yang buat, dia mesti ada pasukan yang tertentu lah. Okey, berdikari. Okay, tidak bergantung kepada orang lain. Cikgu highlightkan kata kunci je lah kat sini Okay, fleksibel. Okay, berkebolehan untuk menukar cara dan menyesuaikan pendekatan perniagaan dengan situasi tertentu. Okay, contohnya macam perniagaan atas talian. Okay, itu adalah ciri-ciri seorang usahawan. Ada 13 ciri kepribadian seorang usahawan. Okay, so terusnya kita nak tengok kekuatan diri usahawan. Okay, yang pertama, kemahiran pembangunan karakter diri. Okay, apa yang dikatakan dengan kemahiran pembangunan karakter diri adalah dia dapat membina karakter diri melalui pengalaman dan cabaran dalam perniagaan. Okay, antara kemahiran yang usahawan tu boleh buat adalah kebolehan membuat keputusan, kemahiran berkomunikasi, bekerja dalam kumpulan serta membuat perancangan perniagaan. Fokus tenaga dan tumpuan. Okey, dia perlu tetapkan visi dan misi perniagaannya serta fokus terhadap perkara yang menjayakan perniagaan. Okey, macam contoh awak buka satu kedai kan, jangan sentiasa bertukar-tukar menu. Okey, jangan sentiasa ubah perjalanan normal perniagaan. Okey, perubahan tu boleh berlaku apabila awak nak mengembangkan ataupun nak mencuba sesuatu yang baru. Okay, tetapi mestilah fokus kepada apa perkara yang dapat menjayakan perniagaannya. Okay, perhubungan baik dengan pasangan. Okay, dalam perhubungan yang baik ni dengan semua pihak dalam organisasi dalam perniagaan tersebutlah. Okay, komunikasi yang jelas dan berkesan supaya perniagaan dapat dijalankan dengan sistematik. Okay, yang keempat, keupayaan membina jenama, okay, supaya dapat membina rangkaian perniagaan usahawan. Okay, bila kita dah berjaya membina jenama, kita akan lebih yakinkan lebih ramai pengguna dan usahawan juga perlu berusaha memastikan kualiti barang dan perkhidmatan terjaga demi mengekalkan nama baik jenama. Okay, yang kelima, yang terakhir, menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Okay, usahawan perlu peka terhadap masalah kecil dan cuba menyelesaikannya dengan secepat mungkin lah. Okay, kerana kalau masalah ini semakin lama semakin membesar, ianya akan merugikan usahawan itu sendiri. Pelanggan mungkin akan lari, pekerja lari. Okay, ada 3 kelebihan menjadi usahawan, 4 kelebihan menjadi usahawan. Okay, yang pertama terhadap diri sendiri. Okay, apa kelebihan terhadap diri sendiri? Usahawan dapat membentuk diri yang sentiasa positif, berdisiplin, bebas mengeluarkan idea dan juga cekap menguruskan masa. Okay, mewujudkan sikap berdikari. Selain daripada itu, aktiviti perniagaan ini menjadi sumber pendapatan kepada diri dan juga keluarga. Okay, kelebihan menjadi usahawan kepada keluarga dapat membuka peluang perniagaan baru. Okay, mempunyai kelebihan, awak punya perniagaan tu boleh diwarisi kepada generasi yang lain. Okay, boleh memupuk minat keusahawanan dalam kalangan ahli keluarga. Okay, mungkin bila awak buka satu perniagaan baru, nanti anak-anak awak pun akan daripada kecil dah tolong awak dekat perniagaan tersebut. So dia akan memupuk minat ahli keluarga tu sendirilah untuk berniaga. Okay, kelebihan dia kepada masyarakat, bila awak buka perniagaan, usahawan ni biasanya dia nak memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Okay, dengan memberi pelbagai produk dan perkhidmatan. Okay, secara tak langsung bila ada satu kedai ataupun perniagaan baru dibuka di kawasan tersebut,
ianya akan membuka peluang pekerjaan lah kepada penduduk setempat. Okay, apabila penduduk ni ada kerja, okay, dia akan mengurangkan kadar jenayah lah. Biasanya kalau kita tengok bila ada pelaku yang buat kesalahan, contoh macam rompak ke apa, semuanya kebanyakannya disebabkan oleh kesempitan hidup, disebabkan oleh tiada kerja. Okay, so ini adalah peranan usahawan kepada masyarakat lah, apa kelebihannya. Okay, yang keempat adalah kelebihan kepada negara. Okay, negara dapat memperkenalkan produk tempatan ke luar negara. Okay, produk tempatan contohlah macam kicap kipas udang tu. Okay, dia dulunya dijual dekat Malaysia, sekarang ni pasarannya telah sampai ke luar negara. Daripada produk tempatan, produk Malaysia pergi sampai ke luar negara. Okay, mewujudkan kerjasama serantau antara negara-negara lah. Bila kita berdagang dengan negara lain, automatik akan wujud jalinan kerjasama antara Malaysia dengan negara tersebut. Okay, mewujudkan pengaliran masuk modal asing. Okay, apabila kita menjual barang ke luar negara ataupun menjual perkhidmatan kita kepada orang luar negara, akan berlaku pengaliran masuk wang asing lah, modal asing. Okay, itu adalah kelebihan menjadi usahawan. Kita tengok pula faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. Ada 7 faktor sebelum kita nak mulakan perniagaan. Apa perkara yang perlu kita ada? Okay, yang pertama kita perlu ada modal. Okay, modal ni merupakan satu permulaan bagi memulakan perniagaan. Contohnya macam wang tunai, okay, alatan, stok, okay, ini semua adalah modal. Okay, usahawan sebelum dia nak buka perniagaan, dia perlu ada modal yang mencukupi. Okay, ini antara agensi yang ni awak dah mahir dalam bab 3 lah, dalam sumber pembiayaan perniagaan. So ada beberapa agensi yang membantu usahawan. Okay, yang kedua, usahawan perlu ada kemahiran ataupun pengetahuan dalam bidang perniagaan sebelum menceburkan diri dalam bidang tersebut. Okay, so antara kemahiran yang awak perlu ada masa awak belajar tingkatan 4, tingkatan 5 ni lah, macam mana awak nak buka satu perniagaan. Okay, contohnya seperti pengurusan kewangan, pemasaran, penggunaan media sosial, okay, teknologi maklumat. Ini semua adalah kemahiran-kemahiran asas yang perlu ada pada usahawan sebelum dia nak buka perniagaan. Okay, yang ketiga, lokasi yang sesuai. Okay, sebelum nak mulakan perniagaan, okay, pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor dalam memulakan perniagaan. Okay, kenapa kita perlu titik beratkan pemilihan lokasi? Supaya lokasi yang strategik akan meraih keuntungan yang besar. Okay, kadang-kadang kalau awak tengok perniagaan tu, dia punya menu, dia punya barang niaga semua tak ada masalah, tetapi kurang mendapat sambutan daripada pelanggan disebabkan oleh lokasi dia yang kurang bersesuaian. Mungkin jauh, susah nak parking. Okay, kadang-kadang kalau awak pilih lokasi tu, lokasi awak okey tapi dia susah nak parking, tak ada kemudahan. Okay, ataupun jauh daripada kawasan perumahan. Okay, jadi itu adalah antara perkara yang perlu diambil kira sebelum memulakan perniagaan. Okay, ini adalah ciri-ciri lokasi yang sesuai. Okay, tempat tumpuan ramai, berhampiran dengan pelanggan dan juga pembekal, terdapat kemudahan infrastruktur dan mudah dikunjungi. Okay, berhampiran dengan pelanggan ni maksudnya dekat dengan kawasan pelanggan tu nak pergilah. Okay, dan berhampiran dengan pembekal ni, contoh, awak memproses, awak nak buat perniagaan memproses keropok leko di Taman Perling. Okay, awak tahu Taman Perling tu di tengah bandar, dia tak ada kawasan laut pun dekat situ. So awak nak dapat ikan, awak perlu pergi sampai ke kawasan yang ada naik ikan lah. Okay, so dia tak dekat dengan pembekal. Okay, itu adalah bukan ciri lokasi yang sesuai. Okay, lokasi yang sesuai mesti berhampiran dengan pelanggan dan juga pembekal. Okay, yang keempat kita ada stok. Stok ialah barang yang disimpan untuk dijual. Okay, ini adalah maksud stok. Okay, usahawan perlu bijak dalam menguruskan stok supaya modal tak terikat dengan stok. Apa yang dikatakan dengan modal tak terikat dengan stok? Contoh, awak kata
Okey, tak apa, kita beli je stok banyak-banyak. Okey. Sekarang ni bila awak beli stok, awak kena bayar stok tersebut. Okey. Memanglah stok tu adalah awak punya aset. Okey, awak simpan dalam gudang. Tetapi selagi stok tu tak jual, awak tak akan dapat duit. Okey, daripada modal awak banyak awak laburkan untuk membeli stok, okey, awak perlu bijak mengurus supaya modal ni boleh digunakan untuk benda-benda lain. Okey. Kalau stok awak tak mencukupi, macam contoh awak pergi kedai habis stok. Okay, pelanggan mungkin akan lari ke kedai lain. So sebagai seorang usahawan, awak perlu bijak dalam mengurus stok bagi melancarkan perniagaan awak. Okay, ada dua jenis stok. Yang pertama, stok bergerak pantas. Apa yang dikatakan stok bergerak pantas? Stok yang dijual dengan cepat. Okay, biasanya barang keperluan harian, barang makanan, ini adalah stok bergerak pantas. Dia punya kadar pusing ganti stok dia cepat ataupun tinggilah. Okay, stok ini berisiko rendah kerana kepantasan jualan dapat mengelakkan masalah stok daripada luput, busuk ataupun usang. Okay, yang kedua, kita ada stok bergerak perlahan. Okay, stok bergerak perlahan, stok yang mengambil masa lama untuk dijual. Okay, contohnya macam perabot, kereta mewah. Okay, biasanya dia ni berisiko tinggi kerana stok mudah rosak ataupun ketinggalan zaman sekiranya disimpan lama. Okay, ada dua jenis stok. Okay, yang kelima, dari segi latihan, okay, usahawan perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri keusahawanan supaya dia dapat berdaya saing. Okay, ada banyak latihan yang diperlukan oleh usahawan, contohnya macam pengurusan aliran tunai, pengurusan keuangan, stok, inventory, sumber manusia. Okay, mungkin yang awak belajar ni mungkin hanya surface je lah, dia punya asas. Okay, tetapi bila awak nak buka betul-betul perniagaan, awak perlu pergi kursus-kursus yang di luar lah untuk awak betul-betul belajar. Contoh macam mana awak nak buat perakaunan bagi kedai. Okay, macam mana awak nak uruskan inventory awak supaya tak membazir. Okay, macam mana awak nak uruskan pekerja awak. Okay, ini antara latihan, kepentingan latihan kepada usahawan. Okay, mendorong usahawan dapat mengemukakan rancangan dan tindakan untuk memulakan suatu projek. Okay, dapat membuat perancangan jangka masa panjang, memberi motivasi kepada usahawan, okay, menerapkan etika dalam perniagaan, membolehkan usahawan mengikuti perkembangan teknologi. Okay, kemudahan teknologi boleh meningkatkan produktiviti secara besaran. Okay, yang keenam, kita ada pemasaran. Okay, pemasaran ialah strategi, proses ataupun kaedah untuk menyalurkan barang daripada pengeluar kepada pengguna. Okay, ada beberapa jenis lah pemasaran ni seperti kajian, okay, pembangunan, pengalihan produk, pembungkusan, urusan selepas jualan. Okay, dari segi pemasaran, dia dapat tujuannya adalah untuk membantu usahawan meningkatkan jualan produk serta memperoleh keuntungan yang tinggi. Okay, membantu usahawan melakukan penjenamaan semula. Okay, membantu usahawan memperkenalkan produk sedia ada, memastikan produk yang dihasilkan oleh usahawan akan sampai ke tangan pengguna. Okay, ada dua faktor penting dalam pelaksanaan strategi pemasaran. Okay, iaitu yang pertama, sasaran pelanggan. Okay, sasaran pelanggan ni kepada siapa dia nak jual. Dia perlu tahu kumpulan mana yang dia nak jual barang tersebut, dia nak pasarkan barang tersebut. Okay, macam contoh awak buat rancangan perniagaan tu, awak ada sasaran awak. Kepada siapa awak nak jual awak punya produk. Okay, yang kedua, kita ada campuran pemasaran. Okay, yang ni terdiri daripada 4P. Okay, ini terdiri daripada 4P, iaitu produk, price, place dan juga promotion. Okay, jadi keempat-empat campuran pemasaran ni awak perlu gunakan, awak perlu olah dia supaya barang yang awak hasilkan tu boleh sampai kepada pengguna dengan berkesan. Okay, produk ini terdiri daripada barangan ataupun perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna. Okay, agihan ni tempat
kita nak gunakan saluran pengedaran yang mana untuk sampaikan produk tu kepada pengguna. Okay. Penetapan harga ni perlu mengambil kira semua kos yang terlibat. Okay. Kalau harga tu terlalu mahal, dia akan membebankan pelanggan lah. Mungkin pelanggan akan beli pertama kali tetapi dia tak akan repeat order tersebut. Okay, tetapi kalau harga tu terlalu murah, awak yang kena menanggung kos bagi barang tersebut lah. Okay, promosi ni adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk memberitahu ataupun memujuk pengguna membeli produk tersebut. Okay, sama ada dia nak gunakan jualan murah ke, dia nak gunakan periklanan ke. Okay, apa kaedah-kaedah promosi yang sesuai. Setiap perniagaan dia ada kaedah ataupun caranya tersendiri lah. Okay, yang ketujuh adalah bantuan profesional. Okay, bantuan profesional merupakan sokongan berbentuk keuangan dan bukan keuangan yang diberikan oleh agensi kerajaan dan badan berkanun kepada usahawan. Okay, ini contoh bantuan keuangan yang diberikan. Okay, diberi modal, pinjaman modal. Okay, ni adalah yang diberikan lah, boleh tengok contoh kat sini. Okay, bantuan khidmat nasihat juga diberikan. Okay, ada juga bahagian bantuan latihan turut diberikan kepada usahawan-usahawan. Ni antara contoh-contohnya lah. So awak boleh ingat kat 2 ataupun 3. Okay. Yang terakhir adalah kelebihan berniaga sebagai suatu peluang kerjaya. Okay. Usahawan mempunyai peranan. Okay. Apa kelebihan berniaga? Okay. Yang pertama, dia memberi faedah kepada matlamat peribadi, objektif perniagaan dan juga keberuntungan perniagaan. So kita tengok yang pertama, matlamat peribadi. Okay. Perniagaan merupakan satu kerjaya untuk mencari rezeki bagi menyara kehidupan diri dan juga keluarga. Okay. Biasanya usahawan ini bila dia buka perniagaan, dia boleh ada jadual masa yang fleksibel. Okay, untuk dia uruskan keluarga dia lah. Okay, memberi kebebasan kepada usahawan untuk mengurus jadual waktu kerja dan juga kehidupan harian. Okay, contoh kalau awak kerja office, awak masuk pukul 8, awak balik pukul 5. Okay, so itu adalah fix office hour yang perlu awak ikutlah. Okay, tetapi kalau awak menjadi usahawan, awak jadi bos dalam sebuah perniagaan, okay, mungkin fleksibel lah. Hari ni awak rasa nak datang lambat sikit boleh, tapi perniagaan awak tetap dibuka oleh pekerja awak. Okay, cuma awak ada fleksibel masa untuk uruskan diri, perniagaan dan juga keluarga awak. Okay, selain daripada itu, perniagaan ini dapat membentuk personality seorang usahawan. Okay. Usahawan daripada ciri-ciri tadi lah, dia boleh ada sikap yakin, dia berani menghadapi cabaran, mengambil risiko. So dia membentuk daripada orang tu orang lain. Bila dia berniaga ni, dia ada macam-macam cabaran, dia boleh bentuk lagi personality yang baik lah untuk seorang usahawan. Okay, dari segi aktiviti objektif perniagaan, okay, bila usahawan ini dia banyak menyediakan peluang pekerjaan. Okay, bila dia buka sesuatu industri, dia buka satu perniagaan tu, dia akan memberi banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat lah. Okay, bila dia memberi peluang pekerjaan, okay, usahawan dapat mengurangkan kadar pengangguran. Okay, bila kadar pengangguran kurang, orang bekerja. Bila orang bekerja, pendapatan boleh guna meningkat, kuasa beli meningkat, perniagaan akan untung dan seterusnya, meningkatkan pendapatan negara. Okay. Pendapat bekerja, okay, bekerja, isi rumah bekerja. Okay, pendapatan dia
Okay, so bila orang tu bekerja, kadar pengangguran dia rendah, okay, pendapatan boleh guna keluarga tersebut akan meningkat, kuasa beli pun akan meningkat. Okay, peniaga bila dia banyak dia boleh beli, perniagaan akan untung. Bila perniagaan untung dia boleh bayar cukai, pendapatan negara akan meningkat. Okay, selain daripada itu, usahawan dapat menghasilkan pelbagai produk dan perkhidmatan yang berkualiti lah. Okay, ini dapat memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Okay. Selain daripada itu, kebergantungan terhadap barang import dapat dikurangkan. Okay, apabila usahawan ni menghasilkan barang gantian barang import. Okay, kalau dulu kita bergantung kepada barang import, okay, tetapi apabila ada usahawan dia buat produk sendiri di Malaysia, kita dah mengurangkan kebergantungan kepada barang import. Okay, ni secara tak langsung dia dapat memperbaiki imbangan pembayaran dagangan negara. Okay, yang ni bahagian ekonomi lah, imbangan pembayaran ni. Okay, manakala pembangunan sesuatu kawasan dapat ditingkatkan hasil daripada pelaburan yang dilakukan oleh usahawan. Okay, apabila usahawan dia buka satu kawasan, peluang perniagaan dekat satu kawasan baru, okay, kawasan tersebut boleh dibangunkan. Okay, jadi untuk meneroka kawasan tersebut lah. Okay, dari segi keberuntungan perniagaan, okay, setiap produk. Okay, berikut adalah keberuntungan perniagaan kepada seseorang usahawan. Okay, sumber manusia yang mempunyai kepakaran dan pengalaman, okay, dapat meluaskan pasaran, penggunaan peralatan dan teknologi yang terkini, memantapkan imej perniagaan dan juga melaksanakan tanggungjawab sosial. Okay, yang ni keberuntungan perniagaan kepada usahawan. Okay, dia dapat memantapkan imej perniagaan apabila untung, automatik imej perniagaan akan meningkat. So daripada keuntungan tersebut dia dapat menjalankan tanggungjawab sosial lah. Apa contoh tanggungjawab sosial? Dia beri sumbangan. Okay, macam awak buat dalam kerja khusus tu, awak bagi sumbangan dekat anak yatim, awak bagi sumbangan dekat pekerja. Okay, daripada keuntungan perniagaan juga, usahawan dapat menggunakan peralatan dan teknologi terkini dan dia boleh luaskan pasaran dia buka perniagaan yang baru. Okay, bila dia mampu, dia untung dia banyak, dia mampu untuk merekrut pekerja yang mahir dan mempunyai kepakaran dan pengalaman. Okay, itu sahaja bab 5. Ada yang nak tanya tak? Tak, cikgu tak. Tak ada.